lelaki menyatakan kekesalan, cikgu, saya minta maaf cikgu, semalam saya tak dapat undi cikgu, saya sudah tua cikgu, saya tak boleh berenang, mereka tak mau naikkan saya ke truk. Tahun baru Cina mau dekat, saya mau pindahkan barang dan sebagainya. Mereka menzahirkan kekesalan dan beliau katakan, tak apa cikgu, nanti PR you ketika saya pasti undi cikgu. Sampai begitu sekali yang saya terfikir di dalam diri saya, dan saya kira perlu dihayati oleh semua yang hadir pada malam ini. Bagaimana cara atau apakah cara terbaik dan penuh hikmah untuk kita mendekati pengundi melalui Islam yang tidak yakin kepada konsep rezeki, qada qadar Allah SWT. Dan ada yang meremehkan laungan Allah Akbar di PRKN 05 Dun Tenang, dan saya tidak mahu ini berlaku di sini. Muslimat Kelantan bertugas. Ada yang sampai mengatakan, pengundi di sana mengatakan, saya tak malu untuk berkongsi kerana ini perlu disedari oleh semua. Boleh pergi jalan, boleh pergi mampus dengan Allah Akbar. Sampai begitu sekali. Sebab itulah Allah turunkan peringatan kepada mereka di hari pengundian. Walaupun mereka menang, tetapi dalam suasana yang suram. Kesan banjir itu sangat membekas di hati pengundi. Apatah lagi, mereka gagal untuk turun dengan cepat. Kita telah mendahului mereka. Itulah peringatan Allah kalau mereka memilih pembangunan dan menolak tawaran keadaan Islam itu sebagai satu pegangan, tawaran sebagai wakil rakyat untuk kita berkhidmat. Allah telah tunjukkan, dan kita tidak mahu perkara ini berlaku di Dun Merlimau. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bagaimana sejarah perjuangan ini penuh dengan mehna dan tribulasi, tidak pernah dihamparkan dengan permaidani merah, tetapi memerlukan pengorbanan masa, wang tenaga, perasaan sekalipun. Jentera-jentera yang berada di hadapan saya harus berani iltizam istiqamah dan berani membuat pengorbanan yang tinggi, meninggalkan keluarga dan sebagainya untuk bersama-sama memenangkan Pakatan Rakyat. Kerana selagi kita membiarkan UMNO Barisan Nasional berada di atas, banyak perkara, banyak masalah dan hak-hak rakyat yang tidak terbela. Kita sedar bentuk ujian sebagaimana yang telah Rasulullah SAW hadapi. Tetapi kita harus menjadikan baginda sebagai contoh ikutan yang terbaik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ikutan terbaik bagimu, suri teladan yang baik bagimu. Kita melihat apa sahaja serangan peribadi yang dilalui oleh pimpinan pada hari ini telah dilalui oleh generasi salafus soleh sebelum ini. Bukan saja baginda Rasulullah, tetapi bagaimana kita melihat Nabi Yusuf yang dipenjara, memilih penjara daripada memilih tawaran ataupun cobaan seorang wanita misalnya. Apa yang kita harapkan supaya keadilan Islam itu tertegak di bawahnya, semua kaum dapat limpahan keindahan ataupun sebagaimana yang dikatakan oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, serangan pribadi, kalau kita lihat Tuan Guru Abdul Aziz, saya kadang-kadang memang rasa sampai nak menangis, sedih. Siapa saja pimpinan yang memperjuangkan kebenaran pasti akan difitnah. Tidak cukup dengan serangan begitu, dituduh pelbagai, gambar dalam superimpos di Facebook yang kita rasa menipis air mata melihat betapa kita tahu bagaimana perjuangan dan keikhlasan mereka. Ya, Saudara Anwar Ibrahim misalnya, Tuan Guru Abdul Aziz, Tuan Guru Hadi Awal, semuanya. Tetapi apa yang tidak difitnah oleh mereka? Semuanya mereka kena. Begitu juga dengan semua calon-calon PRK. Kerana situasi kita berdepan dengan jentera ataupun agensi kerajaan, kita berdepan dengan kerajaan Malaysia. Dari aspek UMNO Barisan Nasional itu turun ke segala jentera mereka. Bukan kita berlawan antara
calon ini dengan calon A atau calon B. Sebab itu, serangan pribadi yang saya terima juga tidak akan melemahkan semangat saya, kerana kita sedar, kita tahu sekiranya kita berada di pihak yang benar, biarlah fitnah itu akhirnya berbalik kepada mereka, ataupun hanya kepada Allah kita serahkan segala fitnah itu untuk dibalas sekiranya memang kita tergolong dalam orang-orang yang dianiaya. Saya dalam 3 hari sebelum mengundi telah dipesan jangan tengok blog, jangan tengok Facebook. Memang saya tak tengok. Sekarang bila saya tengok, astagfirullahalazim, terperanjat. Saya konon-kononnya jadi apa? Ahli Puteri UMNO lah. Astagfirullahalazim. Nah, ahli Puteri UMNO kalah ketua puteri, macam tu. Baca puteri Islam, guru ni memang kena ikut unit beruniform. Puteri Islam, dia kata puteri UMNO. Puteri Islam lebih dahulu daripada puteri UMNO. UMNO tu tiruan, warna pink tu tiruan sahaja. Dan bagaimana CJ SPM saya di scan tak bagaimana, seolah-olah calon PAS tak lulus agama. Seolah kita bawa tawaran Islam, tawaran kealidahan Islam, dikatakan kita tidak lulus agama. Sedangkan bukanlah saya nak mengatakan ataupun nak kongsikan kejayaan itu, tetapi memang A1 pangkat 1, A1 agama nak tunjukkan mereka seolah-olah katakan nak rendahkan atau psycho pengundi Melayu, seolah kita ni memang calon yang tidak berwibawa. Kalau betul mereka berwibawa pada masa itu, kenapa tidak letakkan calon wanita? Biar wanita bertanya dengan wanita. Tetapi mereka tidak mampu berbuat demikian. Oleh itu sekali lagi saya sokong dan saya rayu komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan sokongan yang padu, bekerja dengan kuat, dengan penuh keikhlasan, dan memberitahu kepada pengundi. Dan kalau ada pengundi Don menerima pada hari ini, berilah mandat kepada Tuan Haji Haizat Abdullah, calon PRT N27 Don menerima. Mudah-mudahan dengan keberanian tuan-tuan dan puan-puan membuat perubahan ini, hidup tuan-tuan akan diberkati Allah di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.